اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang kaya. Kami yakni Allah akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab seksa yang sentiasa membakar. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seorang Rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang telah datang kepada kamu beberapa Rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan mukjizat yang nyata dan dengan korban yang kamu katakan itu. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar dalam apa yang kamu dakwakan itu? Oleh itu, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka janganlah engkau berduka cita, kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripadamu telah didustakan juga. Mereka telah membawa keterangan mukjizat yang nyata dan kitab nasihat pengajaran serta kitab syariat yang terang jelas. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu.
Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Masih lagi dalam juzuk yang keempat, surah Ali Imran bermula ayat 181 sehinggalah pada ayat 186. Masih punya kaitan yang rapat dengan peperangan Uhud. Kalau sekiranya dalam peperangan Uhud Allah Ta'ala membongkarkan kata-kata, ucapan-ucapan, tipu daya, dakwah orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik Mekah. Mereka ini merupakan salah satu daripada dua kelompok yang memusuhi Islam. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini untuk menunjukkan kelompok yang ketiga yang memusuhi Islam, itu kelompok Yahudi. Kerana kelompok ini juga mendiami kota Madinah dan mengancam Madinah. Madinah bukan sekadar diancam oleh kelompok musyrik Mekah yang sentiasa ingin memusnahkan kota Madinah dengan siri-siri peperangan, Badar, Uhud dan seterusnya. Demikian juga orang munafik yang menjadi duri dalam daging, yang terus memecah belahkan kesatuan umat Islam, melemahkan semangat umat Islam dengan kata-kata mereka. Dan kita dah sebut jawapan-jawapan Allah Ta'ala terhadap setiap kata-kata mereka. Maka Allah Ta'ala ceritakan kepada kita pada ayat yang berikutnya tentang tipu daya Yahudi pula, kata-kata Yahudi pula, penghinaan-penghinaan Yahudi pula. Mereka juga mendiami Madinah dan mereka juga menjadi musuh kepada umat Islam di Madinah walaupun mereka ialah penduduk negara tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu, sesungguhnya Allah Maha mendengar dengan perkataan-perkataan buruk dan keji yang menuduh, yang mengata pada Allah, innallaha faqir, Allah itu miskin, Allah tu tak ada harta, wa nahnu aghniya, kamilah yang benar-benar kaya. Berhubung ayat ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke kuil Yahudi atau disebut sebagai Midras. Midras atau disebut Baitul Midras, tempat dibacakan kitab Taurat. Maka dia dapati orang-orang Yahudi sedang mendengar kuliah daripada pendeta Yahudi yang bernama Finhas. Lalu Finhas ini bila melihat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke tempat dia berkumpul, maka dia berkata, wallahi ya Aba Bakrin, ma bina ila Allah min faqrin, wa innahu ilayna la faqir, walau kana ghaniyan anna mastaqrada minna kama yaz'umu sahibukum. فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي. فقال يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله. قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فجهد فنحاس فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا al-ayah. Maksudnya, bila mana Abu Bakar masuk dalam tempat baca kitab Taurat orang Yahudi, maka Finhas pun dia pun berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami tidak berharap pada Tuhan, Tuhan yang berharap pada kami. Sebab Tuhan tu miskin, kami kaya. Kalau Tuhan tu kaya, kenapa dia minta pinjam daripada kami? Jadi merujuk kepada ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang sanggup beri pinjam pada Allah, Allah gantikan dengan lebih baik. Kalau Allah tu kaya, kenapa nak pinjam dengan kita? Sebagaimana didakwa oleh teman kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Yahudi cakap macam tu, Abu Bakar marah, Abu Bakar pun lempang muka dia. Ya, kerana dia menghina Allah Ta'ala dan menghina Rasulullah.
Maka Bakar tak fikir panjang, tampar sebiji. Maka bila kena tampar, Finhas ni pun terkejut. Yalah, dia ingat dia boleh menghina Rasulullah, menghina Allah Ta'ala di hadapan Abu Bakar yang terkenal lembut. Dia tak kenal Abu Bakar ni lembut dari sudut muamalah pada yang bukan memusuh Islam. Kalau musuh Islam, dia tegas. Lalu Finhas ini datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, temanmu telah memukul aku. Lalu Nabi SAW panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tampar dia? Kenapa kamu pukul dia? Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, dia bercakap dengan percakapan yang buruk. Dia kata Allah itu fakir. Dan dia kata mereka kaya pada Tuhan. Maka bila Finhas dengar Abu Bakar kata macam tu, Finhas kata, saya tak kata pun. Saya tak kata. Abu Bakar ni mengada-ngadakan cerita. Maka turun ayat ini. Laqad sami Allah. Allah mendengar perkataan mereka. Yang berkata Allah miskin, kami kaya. Yang Allah membenarkan kata-kata Abu Bakar atas kejahatan Finhas. Yang ketua pendeta Yahudi pada waktu itu. Kerana mengikut piagam Madinah, mereka tidak boleh menghina Islam. Menghina agama Allah. Sebarang bentuk penghinaan menjadikan mereka muhdar. Yakni halal darah. Dengan kata lain, mereka ini boleh dibunuh kerana menghina agama Allah. Yang Abu Bakar buat tu kecil, dia tampar sebiji. Maka turun ayat ini bagi membenarkan. Dan riwayat yang lain menyatakan orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana turun ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang sanggup memberi pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik? Mereka berkata, Yahudi kata, wahai Muhammad, iftaqar rabbuka, apakah Tuhan kamu fakir sangat? Yas'alu ibadahu, sehingga meminta-minta dengan hamba-hambanya. Maka Allah turun ayat ini. Laqad sami Allah. Allah mendengar kata-kata yang menyatakan Allah fakir, kami kaya. Maka apa kata Allah? Sanaktubu ma qalu. Kami akan catat apa yang telah mereka katakan itu. Maksudnya ialah perkataan itu menjadi sebab untuk kami azab mereka dengan azab yang besar. Kami akan hukum. Ucapan-ucapan yang menghina Allah, ucapan-ucapan yang menghina agama Allah tidak akan terpadam dalam catatan para malaikat. Kan ungkapan dan ucapan ini pasti akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Allah Ta'ala kata kami tulis apa yang mereka tuduh, apa yang mereka kata. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa qatlahumul anbiya, sebagaimana kami juga tulis perbuatan jahat mereka membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa sebenar, wa naqulu, dan kami akan berkata kepada mereka satu hari nanti, dzuqu adzabal hariq, rasakan azab Allah yang membakar, azab Allah yang pedih, azab Allah yang akan membinasakan. Yani kami berjanji akan membinasakan mereka. Artinya bila turun ayat ini, suatu amaran besar, amaran yang keras kepada orang Yahudi. Sebab Yahudi terkenal dengan kata-kata buruk mereka kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata-kata buruk sehingga peringkat mereka membunuh Nabi-Nabi. Maka Allah Ta'ala nak ingatkan kepada Nabi SAW berhati-hati dengan Yahudi. Berhati-hati dengan perancangan Yahudi dan kejahatan-kejahatan Yahudi. Sebagaimana kalau sebelum ini daripada ayat 131 sehinggalah ayat 180 menceritakan tentang kejahatan-kejahatan munafik, kejahatan-kejahatan musyrikin Mekah. Maka kali ini diceritakan tentang kejahatan Yahudi. Tuan-tuan, bukan kita kata kejahatan Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan Yahudi sepanjang zaman. Kerana orang Yahudi ini mereka saling meredai atas perbuatan jahat sesama mereka. Walaupun kita nampak macam mereka ni macam tak okey sama mereka, rupanya mereka dalam menghadapi orang Islam mereka okey. Bukan mereka dengan perbuatan moyang-moyang mereka membunuh para nabi dan mengatakan perkataan buruk pada Allah, mereka bersetuju. Sebab itulah nisbah kejahatan pada Yahudi itu berpanjangan sampai hari ini. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Itulah dia perbuatan mereka. Disebabkan tangan-tangan mereka. Artinya Yahudi dia akan gunakan segala kuasa yang dia ada, segala helah yang dia ada untuk terus mengatakan,
menyebut keburukan-keburukan kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam sementara lagi. Lalu Allah Ta'ala kata, wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Bukan Allah menzalimi hamba-Nya, tapi hamba-hambanya ini yang telah berkata buruk pada Allah, yang telah membunuh para Nabi alaihimussalatu wassalam, maka perbuatan tangan mereka sendiri yang menjadikan mereka dihukum. Tuan-tuan, Allah tak hukum orang Yahudi sebab dia Yahudi. Allah tak hukum Kristian sebab dia Kristian. Allah hukum mereka kerana perkataan mereka. Yahudi kata macam-macam yang buruk pada Allah. Kristian pula kata Allah ada anak, Allah ada bini. Maka ini semua perkataan-perkataan yang buruk, yang menjadi sebab kemusnahan mereka, sebab kekal mereka dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina. Yahudi lagi kata, iaitu orang-orang yang berkata, kami telah mengambil perjanjian dalam kitab Taurat. Allah nu'min, kami tidak akan beriman. Li rasulin, dengan mana-mana rasul. Hatta ya'tiyana bi kurban, sehingga rasul ini berjaya bawa satu korban, ta'kuluhun nar, dan korban ini dimakan oleh api. Menjadi apa yang berlaku di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka berperang, harta rampasan perang mereka tak boleh ambil. Maka dihimpun satu tempat, maka datang api membakar. Kerana mereka cinta harta, maka Allah haramkan mereka mendapat harta dalam peperangan. Mereka boleh dapat harta dengan cara lain, bukan dengan cara peperangan. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam bila berperang, mereka mendapat harta rampasan perang, ghanimah. Di samping mereka peroleh syahid. Kejayaan yang sebenar. Bagi orang Yahudi, dek mereka sayang nyawa, sayang harta, maka bila mana mereka berperang, Allah mengharamkan mereka daripada mendapat harta ghanimah. Harta itu akan dihimpunkan, kemudian dibakar. Datang angin, api dari langit lalu membakar. Dan demikian juga bila mereka lakukan korban. Mereka bila lakukan korban, mereka tak macam kita. Kita kalau buat korban, kita makan. Bukan yang korban pula sunat makan. Siapa yang korban lembu, kambing, mesin korban ni, sunat dia makan. Melainkan kalau dia korban wajib atau korban nazar. Kalau dia korban sunat, maka sunat dia makan. Dan daging lain dia agih-agihkan antara fakir miskin dan juga orang kaya. Dia beri hadiah pada orang kaya, dia berikan, kita katakan kepada orang miskin pemilikan. Namun orang Yahudi bila mereka buat korban, korban ini mesti dimakan oleh api. Mereka tak boleh ambil apa-apa. Lalu mereka kata, wahai Muhammad, kalau kamu ni macam Nabi kami dulu, yang korbannya dimakan oleh api, barulah kami akan ikut dan beriman. Lalu Allah Ta'ala jawab, Qul, wahai Muhammad, kata pada mereka, jawab pada mereka, qad ja'akum rusulun min qabli. Bukankah sebelum ini ramai rasul yang telah diutuskan sebelumku? Bil bayyinat, dengan mukjizat, dengan keterangan yang nyata, dengan kitab, dengan wahyu. Wa bil ladzi qultum, dan dengan apa yang kamu dakwa tadi, korban dimakan api. Falima qataltumuhum, dan kenapa pula kamu bunuh juga? Kamu bunuh juga nabi-nabi tersebut, in kuntum sadiqin, kalau benar dakwaan kamu. Dengan kata lain, orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, dia bukan tidak mau beriman kerana Nabi tak bawakan bukti. Ia bukan isu bukti, isu fakta, tapi isu degil dan isu engkar. Apa pun bukti yang Nabi SAW bawa, apa pun fakta yang Nabi bentangkan atas mereka, mereka ialah golongan yang engkar pada fakta dan pada bukti. Bila mana mereka minta satu persatu, Nabi dah beri, Nabi dah tunjuk. Last sekali mereka kata, biar korban ni dimakan oleh api, maka kami beriman. Lalu Allah kata gini, wahai Muhammad, beritahu dia, sebelum ini nabi-nabi yang bawa sama macam kamu nak. Tetapi kenapa kamu bunuh nabi-nabi ini? Kamu bunuh Nabi Zakaria, kamu bunuh Nabi Yahya, kamu merancang untuk membunuh Nabi Isa. Bukan kamu buat konspirasi untuk membunuh Nabi Yusha bin Nun selepas kewafatan Nabi Musa. Bahkan kamu tuduh pula Musa membunuh Nabi Harun. Tentang cerita orang-orang Yahudi membunuh para Nabi, mendustakan para Nabi, mempermainkan para Nabi. Bukanlah cerita yang ada satu dua muka surat. Bukan dalam puluhan kitab mereka sendiri. Bahkan mereka menyetujui perbuatan-perbuatan tersebut. Membunuh Nabi bagi mereka bukanlah perkara besar. Maka ini kejahatan-kejahatan Yahudi. Sebab itu, tidak semua hujah-hujah Yahudi Allah Ta'ala jawab dengan fakta, dengan dalil, tapi sebahagiannya Allah menemplak balik.
Kalau betul kamu cakap macam tu, yang Nabi-Nabi dulu yang datang bawa dengan apa yang kamu minta, kenapa kamu tak beriman juga? Artinya Yahudi nak tuntut biar Rasulullah nanti korban tadi dimakan oleh api. Walau syariat ini berbeza. Tetapi Nabi-Nabi yang dulu pun bawa benda yang dia nak sama pun mereka mendustakan, mereka menolak. Yahudi terkenal dengan sikap yang kasar, yang degil, keras kepala, tidak mungkin menerima Nabi-Nabi. Habis Yahudi ni ikut siapa sebenarnya? Ada tak orang lain yang lebih berkuasa daripada para Nabi? Tentang Yahudi ni ikut nafsu. Allah sebut dalam ayat yang lain tentang bagaimana Yahudi ini mengikut hawa nafsu. Dia tak ikut Nabi, dia juga tak ikut ulama dia. Dia mengikut hawa nafsu. Maka tengok zaman tu zaman macam mana. Maka yang menjadi viral, yang menjadi sokongan majoriti Yahudi itu mereka ikut. Mereka ikut berdasarkan kebanyakan macam mana? Kebanyakan. Kerana itu Allah mencela orang-orang yang cuba mengikut pendapat kebanyakan. Sebab kita diajar mengikut kebenaran, walau sikit kebenaran. Kita diajar mengikut perintah Allah, walau disanggah oleh ramai orang. Yahudi ni tuan-tuan, pertama mereka tak akan ikut perintah Allah. Yang kedua, mereka tak akan ikut perintah para Nabi. Yang ketiga, mereka juga tak akan ikut perintah pada dia. Habis mereka ikut siapa? Majoriti. Kalau majoriti nak macam ni, macam tu mereka. Kalau majoriti bersetuju membunuh Nabi, mereka bunuh Nabi. Kalau majoriti bersetuju membunuh ulama, mereka bunuh ulama. Kalau majoriti bersetuju untuk memilih Taurat, mereka pilih Taurat. Mereka mengikut majoriti. Sebab itu dasar Yahudi adalah dasar majoriti. Majoriti yang berdasarkan hawa nafsu. Tuan-tuan, majoriti ini ada keadaan baik, bagus bila mencari kebaikan, kebenaran. Tetapi Yahudi ni majoriti ialah mencari hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mereka majoriti ke arah tu lah. Sampai peringkat mereka bunuh Nabi, sampai peringkat mereka mendustakan kitab yang diturunkan. Apatah lagi menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul akhir zaman. Maka Allah cerita lagi tentang Yahudi. Allah Ta'ala kata apa? Fa in kadzabuka wahai Muhammad. Kalau Yahudi ini mendustakanmu, tidak mau beriman denganmu. Faqad kudziba rusulun min qablik. Sebenarnya rasul-rasul dahulu ramai mereka telah dustakan. Ja'u bil bayinat, dan rasul-rasul ini juga datang membawa mukjizat, membawa kitab, membawa wahyu Allah. Waz-zuburi wal kitabil munir. Bawa kitab yang jelas nyata, namun mereka tetap ingkar. Semua para Nabi dan Rasul ini bawa sama ada kitab ataupun suhuf. Mereka tetap mendustakan Nabi-Nabi ini satu persatu. Bahkan sebahagian mereka bunuh, sebahagian mereka hina, sebahagian mereka tolak, sebahagian mereka rancang untuk bunuh, sebahagian mereka halau keluar daripada negara. Mengikut selera hawa nafsu mereka. Yang saya katakan tadi, Yahudi mengikut suara majoriti. Majoriti mengikut hawa nafsu. Maka itu asas orang Yahudi. Dia tengok majoriti macam mana. Kalau majoriti suka benda tu, yang sependapat dengan hawa nafsu, itulah yang dia ikut. Baik, lepas Allah cerita tentang perkataan buruk Yahudi. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana mereka membunuh Nabi. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan akibat yang menanti mereka. Kemudian Allah menyatakan hukuman Allah bukan kerana Allah zalim pada mereka, tapi itu atas kerana perbuatan mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hujah-hujah mereka untuk tidak beriman. Bukanlah hujah, tetapi dalih. Bukanlah minta dalil, tetapi terus berdalih engkar sombong. Kerana sebelum ini mereka juga telah mendustai Nabi dan Rasul. Dan ayat ini juga menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata, wahai Muhammad, jangan sedih. Kalau kamu ditolak oleh mereka, dipermainkan oleh mereka. Nabi-nabi dahulu juga dibuli oleh mereka. Dipermainkan oleh mereka. Dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk yang telah kita ceritakan dalam penafsiran surah Baqarah sebelum ini. Tentang watak-watak Yahudi, perangai-perangai mereka. Mereka mempermainkan perintah Allah Ta'ala. Mereka menolaknya, mereka meminda. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sesudah menyebut tentang perangai-perangai Yahudi, maka Allah Ta'ala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Baik, kenapa datang ayat mati? Nak beritahu sehebat mana perancangan Yahudi, sehebat mana pun tohmahan dan fitnah mereka,
kelak semua akan mati. Wahai Muhammad, kamu dan juga orang beriman, seteruk mana pun kamu ditolak, maka semuanya akan mati. Tetapi mati ini hanya umat Islam yang tak takut mati. Dengan maksud bila mana mati, umat Islam mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan syurga Allah. Adapun lain pada orang Islam memang tak nak mati. Yang paling mereka takut mati. Kita umat Islam diajar bersedia untuk mati. Bahkan diajar untuk ingat mati. Bahkan diajar untuk sentiasa bermuhasabah untuk hari kematian kita. Berbeza dengan cara hidup orang kafir sebab mereka cuma beriman dengan dunia. Sekalipun Yahudi dan Kristian percaya secara asas tentang hari akhirat. Kerana ini dinaskan dalam Taurat dan Injil. Tetapi hakikat kerana mereka bertuhankan hawa nafsu sebenar-benar, mereka tetap cintakan dunia lebih pada akhirat. Bila mereka cinta lebih pada akhirat, maka bila sebut mati, meremanglah bulu roma mereka. Sebab itu Allah Ta'ala kata, baik pada musyrikin Mekah, baik kepada munafik, baik pada Yahudi, dan juga kepada orang beriman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan mati. Maknanya tuan-tuan, kemuncak macam mana pun penentangan, kemuncak bagaimanapun kejahatan orang kafir berakhir dengan kematian. Jangan bimbang. Semua kita tuan-tuan akan berakhir dengan kematian. Orang yang ada kuasa macam mana pun jangan duk takut dia, kelak dia juga akan mati. Sebagaimana kita juga akan mati. Yang mendustakan, yang memfitnah Islam, maka tak ke mana juga dia, nanti dia akan mati. Tak bertongkat langit kita tuan-tuan. Tak akan kekal di dunia ini. Kemudian Allah menyebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada ketika itu akan disempurnakan balasan masing-masing atas apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Maka Allah menyebut, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga, faqad faz, inilah dia orang berjaya. Di dunia mereka boleh berbuat macam-macam mereka suka. Mereka boleh menghina Allah, mereka boleh menghina agama Allah, mereka boleh menghina nabi-nabi dan rasul, menolak kebenaran, silakan. Tapi ingat, hidup ini akan berakhir dengan kematian. Dan hidup ini akan dihisap segala amalan. Akan dipertanggungjawab setiap perbuatan. Maka siapa yang terselamat daripada neraka dan masuk syurga, inilah orang yang berjaya. Kemudian Allah sebut apa? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ingat, kehidupan dunia walau seronok macam mana pun, kehidupan dunia walau gembira macam mana pun, kehidupan dunia walaupun kamu dapat semuanya, maka ia cuma nikmat yang sementara yang menipu. Kenapa sebut menipu? Kerana dunia seolah-olah cuba menjanjikan kita akan abadi tapi tak abadi. Dunia cuba untuk menipu kita bahawa ia adalah syurga tapi dia bukan syurga. Dunia cuba jadikan ianya adalah neraka tapi dia bukan neraka. Dunia ialah darul ibtila, negeri ujian. Walaupun ada orang cuba jadikan dunia ini neraka, bahkan dicuba menjadikan dunia umat Islam sebagai neraka dengan dimusnahkan, dengan dipenjara orang Islam, dengan dibunuh, diseksa dan sebagainya, maka dia ditipu. Dunia ini bukanlah neraka, ia ujian. Dan dia pula bergembira dengan kuasanya, bergembira dengan tipu dayanya, bergembira dengan fitnahnya, bergembira dengan kekuasaan tenteranya, maka dia ditipu. Kerana realitinya tidak ada gembira di dunia. Tuan-tuan lihatlah bila berlaku kematian, mana ada gembira? Maka semuanya menangis, semuanya berduka cita. Belum cerita orang yang mati itu sendiri. Maka Allah Ta'ala kata, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah menyebut, la tublawunna fi amwalikum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu akan pasti diuji dengan harta benda kamu. Wa anfusikum, dan diri kamu. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan kamu akan dengar ucapan daripada Yahudi dan Nasara. Ahli kitab di sini Yahudi dan Nasara. Min qablikum, yang sebelum kamu. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, azan kasira, kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, fitnah-fitnah yang berpanjangan. Wa in tasbiru, kalau kamu semua bersabar,
wa tattaqu, dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, fa inna dzalika min azmil umur, maka ia merupakan perbuatan-perbuatan yang utama. Artinya sabar dan takwa merupakan kekuatan, merupakan kemuliaan, merupakan satu urusan yang besar, yang penting. Jadi kenapa Allah sebut ayat ini? Kalau kita lihat dia punya kronologinya, Allah sebut dulu kejahatan orang Yahudi dan tuduhan dia, kata-kata dia. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kata-kata Yahudi ni, Allah sebut tentang azab yang bakal menanti mereka. Kemudian Allah beritahu, wahai Muhammad, bukan kamu rasul pertama didustakan, mereka juga telah mendustakan rasul-rasul yang lain. Kemudian Allah menyebut setiap orang akan mati. Untuk menunjukkan berhentilah segala kebodohan, pengingkaran, segala ketakaburan, kesombongan. Semua orang ni akan berhenti dengan mati. Yang namanya yang berkuasa akan berhenti dengan kematian. Yang namanya orang yang zalim juga akan berhenti dengan kematian. Yang dizalimi mati, berhenti dengan kematian. Semua kita, tuan-tuan, akan berhenti dengan kematian. Maka apa arti kematian? Saya dah sebut, orang kafir, kematian itu berarti suatu bentuk kecelakaan. Kerana mereka tidak mengharapkan apa-apa dengan kematian. Ia berbeza dengan orang beriman. Kita mengharapkan keampunan, kita mengharapkan rahmat, kita mengharapkan supaya kubur kita menjadi tamang-tamang syurga. Tuan-tuan, orang kafir tak pernah fikir nak jadikan kubur mereka tamang syurga. Sebab mereka cuma kata dunia syurga. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Innal qabra rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Sesungguhnya kubur itu sama ada menjadi tamang syurga atau menjadi lembah neraka, lubang neraka. Jadi orang beriman tahu kubur ini sama ada dia akan menjadi syurga kita. Kerana itu kita masih ada hubungan dengan orang mati. Doa pada orang mati. Kita beristighfar kepada orang mati. Dan sebahagian amalan-amalan soleh memberi manfaat pada orang mati. Manakala orang kafir pula bila mati dah tak ada apa. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana berputus asa orang kafir terhadap semua orang yang dah mati, tak ada apa dah. Bagi mereka mati dah putus segala-galanya. Mereka tak harap apa dah. Sedangkan kita orang beriman masih mengharapkan banyak. Masih kita punya hubungan yang kuat dengan orang-orang yang mati. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan tentang hakikat dunia. Dunia ini ialah fana. Faniyah, yakni binasa, akan musnah. Wal akhiratu baqiyah, akhirat itu akan kekal. Maka ini khabar gembira bagi orang beriman. Sebab saya dah sebut tadi, orang kafir dia tak akan fikir dunia ni berakhir. Dia tak pernah fikir pun dia akan berakhir. Walaupun dia nampak ramai orang sudah berakhir dengan kematian, namun mereka terus tenang dengan dunia. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka-mereka yang telah ditipu dengan dunia, watma'annu biha, dan bertenang dengan dunia, seolah-olah dunia segala-galanya. Sedangkan orang beriman melihat dunia cumalah tempat ikhtibar, ibtila, ujian pada harta benda, ujian pada tubuh badan, ujian dengan pelbagai musibah, ujian dengan ketaatan, ujian dengan kesakitan, ujian dengan kematian, dan ujian dengan orang-orang yang disayangi. Dan orang beriman mengetahui setiap ujian-ujian itu perlu dilalui dengan sabar dan berpegang teguh dengan takwa. Setiap ujian-ujian itu mesti diharapkan pahala di sisi Allah. Mesti diharapkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah di keutuhan keimanan orang-orang beriman. Manakala orang kafir, kalau kita tanya mereka, apa yang kamu harapkan dengan kematian? Mereka kata, kami tak nak mati. Kalau kita tanya orang beriman, apa yang kamu harapkan dengan kematian? Mereka pasti menjawab keampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala, dimasukkan ke syurga, dijauhi dari neraka. Tapi kalau soalan sama kita tanya pada Yahudi, kita tanya pada Kristen, kita tanya pada penyembah berhala, apa yang kamu harapkan dengan kematian? Kami tak harap apa-apa kematian. Kami cuma harap kami hidup balik. Sebab itu mereka namakan istinsakh ataupun proses mencapai nirwana ialah mereka akan hidup balik kat dunia, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Kepercayaan mereka begitu, nak hidup. Artinya sebab mereka tak beriman pada akhirat. Manakala Yahudi pula, kerana hawa nafsu mereka sudah terikat dengan dunia. Mereka nak kalau boleh hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah
Mereka bercita-cita kalau boleh hidup 1000 tahun. Sebab itu mereka mencari semua sebab untuk panjang umur. Semua sebab yang boleh panjang umur. Mereka cuba elak. Mereka amat takut pada kematian. Ia berbeza dengan beriman. Bukan kita kata kita tak takut mati. Kalaupun kita takut mati kerana persiapan kita tak cukup. Bukan takut sebab kita tak nak mati. Kita tahu mati itu akan berlaku pada sesiapa pun. Kita bimbang amalan kita tak cukup. Atau kita bimbang tanggungjawab kita yang belum selesai. Tapi bukan bimbang kematian dengan makna menafikan kematian. Tapi orang kafir cuba menafikan kematian. Sebab itu mereka cuba buat cerita, buat kisah yang boleh hidup lama, panjang. Kalau boleh. Tapi Allah dah sebut. Hakikat kejayaan faman zuhziha anin nar. Orang-orang yang diselamatkan daripada neraka. Wa udkhilal jannah. Dan masuk syurga. Faqad faz. Mereka ini orang yang berjaya. Siapa orang berjaya ini? Ialah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan mainan dunia. Dan itu tuan-tuan, kita diperintahkan mematuhi perintah Allah SWT. Jangan berperwatakan seperti Yahudi, jangan berperwatakan seperti Nasrani, jangan berwatakan seperti penyembah berhala, seperti orang-orang munafik yang cuma tergoda dengan dunia. Kehidupan mereka cuma dunia, segala-gala bicara mereka tentang dunia. Bicara kita tentang akhirat. Bukan akhiratlah yang menjadi matlamat tempat kita kembali. Kerana itu kita bersabar dengan ujian dunia ini. Apa pun yang kita lalui, kita tak ngeluh. Apa pun yang kita lalui, kita bersabar. Apa pun perintah Allah, kita patuh, kita taat, kita junjung. Bahkan kita jaga mulut kita daripada menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang tidak wajar. Yang tidak patut kepada agama kita. Maka setiap perkataan yang buruk akan dicatat oleh Allah. Allah dah beritahu perbuatan menghina Allah, menghina agama Allah, menghina orang-orang yang diutuskan oleh Allah, ini para Nabi alaihi wassalatu wassalam, akan dicatat, tidak akan dipadamkan sehingga dia mendapat hukuman. Ia berbeza dosa lain yang mungkin Allah padamkan. Yang ni Allah akan catat, akan disimpan sehingga sampai hari hukuman. Bukan orang-orang yang menghina Nabi-Nabi, menghina Islam, perkara yang paling dipatut takut ialah bila Allah tidak lagi memberi hidayah kepada dia. Kamu hina Allah, kamu hina agama Allah, maka Allah tak beri lagi hidayah. Allah tutup pintu hati kamu. Bila Allah tutup pintu hati, maka Allah melaknat dia sepanjang waktu dia. Sehingga hari kematian. Kena hati-hati, jaga-jaga lidah kita. Jangan sampai menghina agama kita. Bukan pertahankan agama ini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di sebalik kelembutannya bila orang hina Islam, orang hina Allah Ta'ala, ditampar. Maka ditunjukkan ketegasan. Maka kita pun sama, tunjuklah ketegasan. Jangan orang duk hina agama, kita pun lembek juga, tak kata apa, no comment. Kita mesti tegas. Kerana orang membela agama Allah, Allah tolong dia. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan bantu orang yang bantu agama Allah. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.